Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-puan, para pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat wal afiah. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Daripada kita bangkit, kita membuka mata sehinggalah kita menutup mata, marilah sama-sama kita renung betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak terhitung nikmat. Jika kita nak menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu persatu, satu bila kita hitung, kita kira dengan kalkulator, Allah kata tidak terkira dan tidak terhitung. Maka dengan sebab itu, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yang menjadi tajuk kita pada tengah hari ini, alhamdulillah, kuliah kita pada tengah hari ini ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan kepada tim ataupun AJK, admin audio kuliah, dan semua yang terlibat, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang hadir. Sebelum kita nak meneruskan tajuk kita, iaitulah khusyuk di dalam sembahyang. Sekali lagi, kuliah ini ditaja oleh Ihsan Malaysia. Tajuk kita itulah khusyuk di dalam sembahyang. Khusyuk di dalam sembahyang ini ibaratnya bercinta. Orang yang khusyuk dalam sembahyang ini diibaratkan orang yang bercinta, yang menghubungkan hamba kepada pencipta dia. Bila kita ada masalah, sebagai contoh misalnya, bila kita ada masalah dalam urusan rumah tangga, sebagai isteri dia akan mengadu kepada suami, kebiasaannya. Tak tahulah sekarang ni orang share di Facebook. Tapi bila kita ada masalah sebagai seorang isteri, dia akan mengadu kepada suami. Sebagai seorang anak, dia akan mengadu kepada orang tua ataupun ibu dan ayah dia. Sebagai pekerja, bila dia ada masalah dalam di'anni fa inni qarib, Allah kata, apabila diminta oleh hamba aku, mereka ada masalah, bila mereka minta kepada aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Makna Allah Subhanahu wa taala
berjanji bahawa Allah tidak akan mensia-siakan permintaan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan doa kita. Dan Allah senantiasa dekat dengan kita bagi orang yang meminta. Sebab itu muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena selalu meminta kepada Allah. Dan di antara waktu dan ketika yang terbaik saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mana kita solat. Dan rukun yang paling terbaik di antara rukun yang terbaik di dalam solat, bukan makna rukun lain tidak baik. Rukun yang terbaik ni makna afdal. Saat ketika itu afdal meminta. Saat ketika itu waktu yang terbaik kita memohon kepada Allah. Hati kita betul-betul berada di bawah. Saat ketika itu kita betul-betul rendah diri kita ketika mana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, sekali lagi kuliah kita ini ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tuan-puan, muslimin muslimat, hadirin boleh pergi terus ke link yang saya sertakan di dalam komen. Boleh terus melihat aktiviti dan yang ingin menyumbang kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun YBIM tersebut, bolehlah terus ke page Yayasan Budi Ihsan Malaysia tersebut. Jadi kembali kepada kita, iaitulah berkenaan dengan khusyuk di dalam solat, yang mana solat ini adalah merupakan cara kita menyampaikan mesej kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala apa yang kita rasa, apa yang kita niat, maka kita minta kepada Allah di dalam sembahyang. Sembahyang itu sendiri makna dia, kata ulama, iaitulah ad-du'a. Sebab itu sembahyang itu makna dia ad-du'a. As-salatu ad-du'a. Sembahyang itu adalah doa. Maka orang yang berdoa, orang yang solat, yang kita maklum di mana solat itu ada di antara mereka yang khusyuk dan yang tidak khusyuk. Solat ini, tuan-puan, di antara kita ini ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Yang khusyuk di dalam sembahyang adalah merupakan anugerah daripada Allah Ta'ala. Orang yang khusyuk dalam sembahyang ni, bila kita carilah khusyuk di dalam sembahyang. Iaitulah dengan cara kita macam mana nak khusyuk dalam sembahyang. Kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sembahyang, kita menjaga makan makanan yang halalan tayyibah. Mengamalkan makanan Quran sebagaimana yang Allah, iaitulah antaranya Allah kata wattini wazzaitun. Yang pertama, makanlah buah tin dan juga buah zaitun. Buah tin ini makan, diproses menjadi prosesnya cuka tin. Ada pula buah zaitun dimakan dan dijadikan prosesnya minyak. Amalkan makanan Quran ini, maka akan sihatlah tubuh badan kita. Apabila sihat tubuh badan kita, mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sekiranya tubuh badan kita ini sakit, maka susah dan payah untuk kita nak sembahyang. Sebab itulah, maka dengan sebab itu jaga makan. Yang pertama, jaga makan. Yang kedua, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah dengan cara kita membaca doa sebelum sembahyang, kemudian kita mensucikan diri. Afdalnya sebelum sembahyang kita disunatkan bersugi dan kita membaca beberapa doa, di antaranya Allahumma afdalu ma tu'ti min ibadika salihin, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Kemudian kita membaca surah An-Nas. Kemudian kita membaca doa agar dijauhkan daripada gangguan syaitan. Sehinggalah sebesar-besar makhluk, pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya, kita semua ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu, apabila kita ini diuji, maka kita mengadu kepada yang memberikan ujian. Kita nak deliver masalah kita. Kita nak sampaikan mesej kita ni. Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak orang yang khusyuk ketika mana sembahyang. Macam kita lah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil analogi qiyas. Sebagai contohnya, apabila kita bercinta dengan seseorang, bagaimanakah cara kita menyampaikan mesej tersebut? Sebab itu hati ini, tuan-puan muslimin dan muslimat, letaknya khusyuk kita ni. Hati kita ini tempat letaknya khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sembahyang. Jadi muslimin muslimat, kuliah kita ini ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Jadi sebagai kata ulama, kita tidak boleh mengada-adakan rasa cinta. Rasa cinta ini tidak boleh diada-adakan. Cinta dia bukan boleh dipaksa. Cinta dia bukan boleh dibuat-buat. Cinta dia tidak boleh diada-adakan. Sebab itu orang yang dia solat bukan sekadar perbuatannya sahaja mensia-siakan hamba dia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jika mana kita hari ini kita bercinta, kita sayang kepada orang itu, namun belum pasti orang itu akan sayang kepada kita. Kalau kita harapkan sesuatu daripada orang tu, kita sayang dia, tapi belum pasti dia sayang kepada kita. Anak yang sayang kepada ayah, yang sayang kepada anak dia, ibu yang sayang kepada anak dia, belum tentu anak dia esok-esok akan jaga dia. Yang baik, yang rapat, saat ketika mana mereka ini belajar sekolah sekali menengah, masuk universiti, bahkan mereka ini begitu rapat sahabat dia rapat, tapi belum pasti sahabat akan membalas jasa yang diberikan oleh sahabat dia. Cinta juga, kasih manusia balik, muqallibal qulub. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah berbolak-balik kepada hamba dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mensia. Sebab itu kita kena banyak-banyak terima. Kita kena jaga Allah. Kita kena bertawakal Allah. Kita kena mengharapkan kepada Allah. Kita kena
memohon redha Allah Subhanahu wa taala di dalam adanya disebut sebagai mahabbah. Mahabbah iaitulah mahabbah ijlaliyah ini satu perasaan yang tuan-puan, mahabbah ijlaliyah kata ulama satu perasaan apabila kita solat ada rasa perasaan cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kepada orang yang dia pilih. Sebab tu bila kita nak sembahyang, kita nak dapat khusyuk dalam sembahyang, perhaluskan bacaan kita. Imam Syafi'i dia meletakkan tamakninah sebahagian daripada rukun solat. Jadi kita sembahyang ni, bila kita sebut satu persatu Allahu Akbar, bukan sekadar sebutan, bahkan memahami di situ. Bahkan perbuatan kita pula, bagaimana tangan kita meletakkan panca indera tersebut di tahap ataupun di tempat yang paling bawah. Ini menunjukkan kecintaan kita, ketaatan kita, menunjukkan rasa rendah dirinya kita, di mana bahkan dilihat bila kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang, dubur kita lebih tinggi daripada kepala kita. Subhanallah, betapa rendahnya kita ni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita renung balik muhasabah falsafah sembahyang begitu besar dalam kehidupan kita. Begitu banyak makna yang tersurat dan tersirat. Di dalam sembahyang falsafahnya kita fokus. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala suruh kita fokus. Allah suruh kita tumpukan apa yang kita lakukan. Tumpukan apa yang kita sebutkan. Allah suruh kita faham apa yang kita sebut. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ ada aktiviti-aktiviti yang tuan-puan boleh tengok sumbangan dan sebagainya. Jadi teruskan menonton. Jadi saya mohon maaf jika line pada pagi ini. Maklumlah saya rumah, bersiaran daripada rumah saya, kampung lah kita kata. Jadi line tak berapa cantik sangat. Dia alhamdulillah ala kulli hal, dalam line yang tak berapa okey ni, mudah-mudahan tuan-puan teruskan menonton. Kita akan membicarakan berkenaan dengan, begitu juga dengan khusyuk di dalam sembahyang. Bila disebut dikaitkan cinta dan juga perasaan itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila solat ini Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan satu perasaan yang nama dia mahabbah ijlaliyah. Mahabbah ijlaliyah itu adalah perasaan cinta kepada Allah saat ketika mana kita solat. Sebab itu mahabbah ijlaliyah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang ada tadhiyah, orang yang ada pengorbanan kepada Allah, kepada agama Allah. Orang yang hidup dia ikut sunnah Nabi, Allah akan bagi sifat, satu anugerah, satu hadiah, iaitulah bila dia sembahyang, ibadat dia ini ada sifat mahabbah ijlaliyah.
Siapakah orang yang diberikan mahabbah ijlaliyah ini? Siapakah mereka ini yang Allah berikan? Satu anugerah yang nama dia mahabbah ijlaliyah ni, di antaranya iaitulah Nabi sendiri. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kepada Nabi ni sifat bila sembahyang dia rasa cinta. Allah bagi sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, sembahyang rasa cinta. Allah bagi kepada awliya, kepada tabi'in, kepada salihin, mereka bila mereka sembahyang rasa cinta kepada Allah. Jadi kesan daripada perasaan ini, muslimin dan muslimat, tuan-puan, orang yang sembahyang, bila dia ada rasa mahabbah ijlaliyah ini, kita dapat lihat sembahyang mereka ini sangat-sangat khusyuk. Sembahyang mereka ini, subhanallah, sembahyang mereka ini sembahyang yang tenang. Sembahyang mereka ini, solat mereka ini lama. Solat mereka itu lama. Bacaan mereka itu sangat-sangat hadir dalam jiwa mereka. Kesan daripada cinta ni. Sebab tu, sebelum kita nak beribadah kepada Allah, maka kita kena kenal Allah Ta'ala. Itu yang disebut oleh ulama' di dalam matan, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal di dalam agama, kena kenal Allah Ta'ala. Sebab tu sebelum sembahyang, kena kenal Allah. Sebab tu dalam pembahagian ilmu ini, sebelum ilmu syariat, maka kita mempelajari ilmu akidah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu nak diturunkan kepada Nabi, maka wahyu sembahyang nak diturunkan kepada Nabi, nak menyuruh manusia solat, Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi, bila Nabi berdakwah, Nabi mengajak masyarakat saat ketika itu di Mekah, Nabi mengajak, Nabi berdakwah, Nabi mengajar kepada mereka tentang akidah. Ayat-ayat yang turun di Mekah berkait dengan akidah, berkait dengan ketuhanan. Bila 13 tahun dipasak ke dalam hati mereka keimanan, kegerunan, ketakutan, kasih dan sayang kepada Allah, maka apabila sebelum nak berhijrah, 3 tahun sebelum nak berhijrah, iaitulah disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni. Tahun tersebut, pada bulan Rejab, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kefarduan kepada umat Nabi Muhammad sembahyang. Bila dah kemah dah akidah, bila dah tauhid itu mantap, maka barulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan syariat, iaitulah berbentuk sembah. Sebelum kita nak sembahyang, sebab bila kita amalkan, bila kita dapatkan, bila kita amalkan tip-tip ini, maka insya-Allah kita akan mendapat khusyuk di dalam sembahyang. Jadi orang yang khusyuk dalam sembahyang ini, ibaratnya kata ulama, mereka yang bercinta dengan Allah. Sebab tu orang yang nak bercinta ni, dia kena ada perasaan. Tuan-puan yang melihat, yang menonton live kita pada tengah hari ini, pada pagi ini, macam mana kita pernah bercinta? Hati kita ni, kita suka kepada sesuatu tu, dia hadir hati tu, bukan dibuat-buat. Perasaan itu datangnya secara fitrah, datangnya secara semula jadi. Hasil datangnya benda itu datang kerana hati kita. Contohnya, orang yang suka kepada sukan, satu-satu sukan ni, bagi contoh sukan bola sepak.
dia suka. Bila dia suka bola sepak ni, dia tengok orang main bola sepak pun dia seronok dah. Dia suka tengok perlawanan bola sepak, ataupun dia suka tengok majalah bola sepak, ataupun dia suka tengok siaran bola sepak di TV, ataupun dia suka tengok bola, ataupun dia suka main bola. Ini perasaan yang datang daripada jiwa dia, hati dia, yang mana dia suka kepada benda tersebut. Macam mana dia suka kepada benda tersebut? Datang sebenarnya hasil daripada usaha dia. Ditanamkan dalam hati dia akan rasa cinta benda tu. Contohnya, orang laki-laki minat bola. Orang perempuan minat masak. Sebab apa? Dia punya perasaan dia tu. Tapi bukan juga semua lelaki yang minat bola. Bukan semua juga perempuan yang minat memasak. Bukan semua perempuan juga yang minat. Kebanyakan yang mana perempuan tu minat. Jadi di sini kita nak gambarkan, nak faham bahawa minat datang daripada perasaan. Rasa itu datang daripada hati kita. Dan hati kita ini, kita akan lebih menjurus kepada apa yang kita selalu buat. Maka dia akan datangkan rasa cinta. Sebab itu orang yang sembahyang dia khusyuk. Sebab apa dia khusyuk? Sebab sebelum daripada sembahyang, hati dia memang cinta kepada Allah. Sebab tu orang yang tidak cinta kepada Allah, orang yang tidak cinta kepada agama, apabila dengar ni azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, bila diajak ke masjid, bila diajak solat, maka hati dia berat. Sebab apa? Sebab dia melakukan perkara-perkara yang mana menyebabkan hati dia itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat, khusyuk ini ibaratnya bercinta. Cinta ni maknanya apa yang kita buat itu kita memberikan perhatian yang sepenuhnya. Sebab itu dalam sembahyang, bila kita angkat takbir Allahu Akbar, kaki kita lurus, mata kita tunduk, hati kita merasai, fikiran kita memahami, kemudian perbuatan kita ini bahkan sehingga kan disebut di dalam kitab, pergerakan kita itu pun pergerakan kita hanyalah semata-mata pergerakan cinta dan sayang kepada Allah Ta'ala. Sebab itu apabila kita gerak lebih daripada 3 kali, mana kita tak fokus. Bila kita tak fokus, dia boleh membatalkan sembahyang. Itulah yang disebut falsafah sembahyang. Itu baru sembahyang. Belum lagi falsafah solat berjemaah, di mana bila kita solat berjemaah, maka di situ adanya apa? Silaturrahim. Di situ adanya perpaduan. Di situ adanya ketaatan, wala' kepada imam. Sebagai seorang makmum, bila dia ikut imam, maka dia kena ikut segala apa pergerakan imam. Tidak boleh melebihi imam. Di situ mengajar kepada kita sifat kepimpinan. Orang yang nak taat kepada majikan, orang yang nak taat kepada seseorang, orang yang nak taat kepada pemimpin, dia kena sembahyang, dia kena jaga. Sempurna. Dalam sembahyang ini sempurna latihan, sempurna kursus, sempurna satu proses membina kita sebagai manusia. Tak perlu tuan-tuan dan puan-puan kita menghadiri seminar sana, seminar itu ini. Bukan makna kita tolak, tidak. Tetapi nak hadir-hadir. Tetapi motivasi yang paling hebat adalah sembahyang. Sebab tu orang yang jaga sembahyang dia khusyuk, insya-Allah kehidupan dia akan bahagia. Itu ibaratnya orang yang bercinta, khusyuk dalam. Tetapi rasa khusyuk tersebut, macam mana kita nak dapatkan mengamalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Sebab itu Allah kata qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, bila mana umat kamu mengatakan mereka ini cinta, contoh dalam tindakan keluarga, kepimpinan, politik, contoh dalam sosial, contoh dalam keluarga, yang terbaik adalah contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Okey, kita selesai tentang mukadimah. Ni kuliah kita pada pagi ini ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan terima kasih kepada audio kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Jadi apa khabar tuan-puan? Boleh kita teruskan lagi kita punya kuliah kita, insya-Allah. Sebelum kita rehat sebentar dengan kita sebelum kita nak masuk dalil dan juga tajuk apakah itu khusyuk, maka sama-samalah kita berselawat kepada sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Alhamdulillah, makluman untuk kepada tuan-puan yang nak menderma kepada program Juadah Syawal yang bernilai 150 untuk satu keluarga. Jadi tuan-puan boleh juadah di sini itulah juadah untuk keluarga asnaf. Asnaf ni apa? Golongan-golongan yang layak menerima sumbangan. Kita tolong bantu keluarga saudara kita se-Islam, orang yang gantikan mahligai di syurga. Orang yang bantu ta'awanu 'alal birri wa taqwa, Allah akan bagi kepada mereka kebahagiaan. Orang yang bantu saudara mereka itu orang beriman. Orang yang beriman, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidak beriman seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi peringkat serendah-rendahnya sebagai hamba. Okey? Khusyuk ini dari segi makna bahasa, makna dia merendah diri. Dari segi istilah pula, khusyuk membawa makna merendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa merendah diri itulah dipanggil khusyuk. Sebab tu orang yang jalan khusyuk, dia jalan. Ketika mana khusyuk dalam sembahyang sehingga meletakkan, dia meletakkan taraf diri dia. Taraf ini, level kita ni, ke peringkat yang paling rendah sebagai seorang hamba. Ke peringkat yang paling rendah. Paling rendah di dalam diri kita ni. Sebagai hamba Allah, kita meletakkan diri kita ini serendah-rendahnya. Sebab tu kita bila sembahyang ni, bila kita sembahyang, kita kena rasa diri kita ni rendah baru khusyuk. Sembahyang ni kena rendah. Tengok pada tempat sujud. Bahkan disebut oleh ulama, afdal pandangan kita ketika saat kita melihat, pandangan yang paling afdal iaitulah pandangan pada tempat sujud, iaitulah sejadah tu, tengok di bawah. Walaupun wa imma di hadapan kita itu ada Kaabah,
maka afdal lagi, kata ulama di dalam kitab pandangan menyebut, kita melihat tempat sujud. Kerana apa? Ini kerana kita meletakkan taraf diri hendah-hendahnya. Nah, kalau kita tengok atas, sekejap lagi kita akan melihat makhluk, kita akan melihat benda lain, maka dikhawatiri benda lain itu akan mengacau pandangan kita. Itu kata ulama, iaitulah khusyuk. Dan kita khusyuk ini, kita solat, kita meletakkan kalimah la ilaha illallah, yakin tu, yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Begitu yakin kita dengan kalimah tersebut, yang mana kalau kita perincikan makna la ilaha illallah, iaitulah isbat Allah, nafi makhluk. Dalam sembahyang kita membuang segala jawab kita. Mari kita membuang segala apa? Segala uniform kita. Kita membuang segala kekayaan kita. Tapi segala apa? Segala apa yang ada pada diri kita, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang ada dalam hati kita, rasa tu. Tak ada apa. Tidak ada apa yang boleh memberikan kepada kita kepentingan. Tidak ada apa yang boleh memberikan kepada kita manfaat, memberikan kepada kita mudarat. Sakit apa? Sakit mata kita tidak. Allah bagi kepada kita sikit dia, sakit ulcer, sakit lidah, sakit kita punya dalam mulut kita, sudah kita makan. Lemahnya kita, itu menunjukkan rendahnya kita, lemahnya kita. Sebab itu kita kena hadirkan perasaan tu, hadirkan kerendahan hati tu di dalam apa? Sembahyang. Barulah solat kita akan khusyuk. Yang kedua, okey, baik, muslimin muslimat. Yang kedua, yang ketiga, kita kena merasakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat dia. Apa makna dia? Iaitulah merasakan Allah dengan sifat yang maha besar, dengan merasakan Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia agung, berkuasa, in qadir. Maka perasaan itu melainkan hampa kena sujud, kena minta kepada aku. Aku ni anallah, la ilaha illa, tidak ada ilah kecuali aku, Allah kata. Ini merujuk ha illallah, syahadah kita tu. Dan apabila kita ini, apabila memahami perkataan kalimah la ilaha illallah, cara dia, implement dia, praktikal dia, tidak lain dan tidak bukan mudah dengan cara kita beratkan sembahyang. Sebab apa orang itu sembahyang bila dengar azan, bila dia kewajipan solat dia diberat. Sebab apa? Sebab dia mengambil ringan tentang adik muslimin dan muslimat. Lagi kuliah kita pada pagi dan tengah hari ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan kepada tim IJK bahawa dalam kalimah la ilaha illallah kena lakukan 3 perkara. Kena sembah Allah. Yang kedua, kena dirikan. Diri itu makna dirikan sembahyang. Ibadah ini ada 2, kata ulama, ibadah khusus, ibadah umumi. Ibadah yang khusus, dalilnya yang disebut tentang perintah, tentang kewajipannya, iaitulah sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu dipanggil ibadah khususi. Ibadah umum ini iaitulah kita kerja
dia kena memberikan tumpuan. Sekali lagi, nak khusyuk sembahyang ni kena bagi tumpuan dalam pergerakan. Pun tak boleh gerak dengan niat selain dari, contohnya kalau dia bergerak, dia rukuk, dia niat nak mengelak daripada ancaman ataupun daripada bahaya, maka kata ulama khawatir solat dia lari daripada makna asal sembahyang itu. Sebab itu kena fokus. Itu dibicarakan di dalam kenapa Allah suruh kita sembahyang apa? Tu. Dan kena tahu makna Tuhan setiap daripada every action, every words that we said, maka kita kena tahu makna dan tujuan setiap daripada gerakan dalam solat kita tu. Okey, alhamdulillah. Adik lah, kalau line ni tak berapa clear, nampak dia punya cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai nasihat pesanan daripada Imam Ghazali untuk kita nak dalam sembahyang. Kerana orang yang khusyuk dalam sembahyang ini ibaratnya orang yang bercinta. Ghalibnya bila kita meletakkan cinta kita kepada Allah, cinta tersebut pasti terbalas. Kita cinta kepada Allah, ingat Allah, pasti terbalas. Kurkum, Allah kata, kamu ingat, aku akan ingat kepada kamu. Dalam hadis Al-Qudsi Allah sebut, ketika mana kamu berjalan, aku ingat ke bukan Allah Subhanahu wa taala, ingat berkali ganda. Kita ingat kepada Allah sejengkai, kita ingat Allah sedepa, Allah ingat kita sehasta sedepa, Allah ingat kita berkali ganda. Kita kan cinta kita, khusyuk kita, perasaan kita ke Allah yang sebenar-benarnya. Tak guna, tiada manfaatnya bila mana jika semua orang sayang kepada kita tetapi Allah benci kita. Na'udzubillah. Tiada gunanya kalau orang suka kepada kita, banyak follower kita, tapi Allah tak ada guna. Tapi Allah memberikan hati yang salimah, salam, hati yang salimah, sejahtera. Mudah-mudahan kita, mudah-mudahan kata yang baik supaya kita dapat gunakan jari jemari kita, tangan kita, kaki kita, urat saraf kita, hati kita Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sembahyang kita ini tunjang, menjadi benteng mencegah daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah, muslimat, penutup kita nak bawakan satu kisah. Mengapa Isam bin Yusuf menangis? Isam bin Yusuf ni adalah ahli ibadah. Isam bin Yusuf, ini orang yang nama dia Isam bin Yusuf. Isam bin Yusuf ni walaupun sembahyang dia khusyuk, orang yang sangat warak, dia bila jumpa orang dia akan tanya macam mana nak khusyuk dalam sembahyang. Subhanallah. Dia selalu memperbaiki diri dia. Yang mana dia rasakan diri dia itu masih lagi kurang. Inilah satu kesan, natijah yang Allah bagi kepada orang yang khusyuk. Bila dia ini sembahyang dia khusyuk, dia akan rasa kurang banyak dalam sembahyang dia.
kurang banyak ibadah dia, sedangkan dia telah improve, sedangkan dia telah digelar sebagai, tapi dia masih lagi ada rasa kurang. Ini yang kita nak ni, tawaduk di dalam dan di luar sembahyang. Pada satu hari, Isam menghadiri majlis seorang abid yang bernama Hatim Al-Isam dan bertanya. Dia kata, wahai Aba Abdul Rahman, bagaimanakah cara engkau mengerjakan salat? Jadi Isam bin Yusuf ni seorang syekh, nama dia Hatim Al-Isam. Hatim Al-Isam ni ditanya oleh Isam bin Yusuf, ditanya tentang engkau ini khusyuk dalam sembahyang. Jadi Hatim pun menjawab, masuk waktu solat aku berwuduk zahir dan batin. Hatim Al-Isam pula menjawab, cara nak khusyuk, kata dia, dengar saja aku akan menyucikan diri aku zahir dan batin. Makna dia apa? Dengar dia azan, dia yang kata wuduk zahir ni macam biasa, membasuh dengan air wuduk, membasuh dengan air dengan dan yang dikatakan wuduk batin ini ada 7. Jadi kita nak sahkan kepada tuan-puan muslimin muslimat hadirin rahimakumullah. Yang pertama, Hatim Al-Isam membasuh, menyucikan batin ini. Yang pertama, sebelum kita nak sembahyang, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sifat dengki, tinggalkan sifat khianat, tinggalkan sifat berbangga diri, tidak mencari ataupun mengharap pujian orang, tidak tergila-gilakan, kemudian bertaubat di atas segala yang kita lakukan. Ini 7 petunjuk. Okey. Kata Hatim, aku kemaskan semua anggotaku dan menghadap kiblat, aku berdiri dengan kewaspadaan dan aku bayangkan Allah ada syurga di sebelah kanan, neraka di sebelah kiri, ada di belakang, dan aku bagi kita kekuatan untuk kita solat berjemaah, untuk kita sujud dengan khusyuk, untuk kita tasyahud dengan harapan, untuk kita solat dengan keikhlasan.